Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi tuan-tuan. Okay, Alhamdulillah hari ini uh, saya buat video. Sebelum ni pun saya buat. Cuma YouTube saya tak boleh nak masuk tak boleh nak masuk video. Walaupun video pendek pun dia tak boleh nak masuk. Bila dia dah siap loading, dia akan jadi cancel. Jadi saya tak buat lah. Saya cuma masuk dalam Facebook dan TikTok. Itu je lah. Mana video-video yang saya buat kerja je lah. Okey, untuk pagi ni saya buat video ni, poin utama dia bukan saya nak tunjuk penambahan poin, tak. Tapi ada di sebalik tu macam mana kita nak buat penambahan poin dengan cara yang betul supaya kabel yang asal dalam rumah ni tak rosak. Maksud cara yang betul ni kita kena fikirlah untuk neutral dia, untuk live. Okey, kalau yang anda tengok, okey, ni untuk kipas dah settle lah, semua dah settle. Lepas tu lampu. Okay, ni lampu. Yang ni exhaust fan. Okay, ni exhaust fan. Lepas tu lampu luar 2 biji. Dan soket plug. Soket plug ni saya akan tukar. Okay, yang ni akan letak dekat luar. Lepas tu saya akan pasang yang lain. Yang standard biasa je. Sebab yang ni yang heavy duty punya. Okay, jadi bila kita buat penambahan poin tuan-tuan, terutamanya orang kampung. Okey, ni kawasan untuk owner buat bisnes, untuk dapur lah, senang. Dapur dia untuk goreng-goreng. Nak goreng apa, tunggu saya tunjuk. Sebabnya dalam ni saya tak tarik sub-DB, tak. Sebabnya owner tak nak sub-DB. Jadi untuk kita tarik poin dia ni supaya betul. Kabel tak cepat rosak, tahan, apa lagi? Mana tak keluar kos 2 kali. Jadi cara dia kita kena fikir secara strategik. Yang paling utama kita kena tengok neutral dia. Neutral tu macam mana bila kita nak buat penambahan poin. Okey, rumah ni 3 fasa. Rumah ni 3 fasa, rumah dia tak ada besar, 1200. Tapi dia buat 3 fasa, 3 phase. Bila 3 phase kita nak run untuk sub-DB ataupun nak buat sub-DB, dia mesti kena 3 phase tuan-tuan. Jangan buat single phase. Diagram ST dah keluarkan pada buku domestik, mesti kena jalankan seperti mana main DB. Bukan main ambil sub-DB, ambil single phase, tak. Okey, yang owner dia nak tambah poin tu sebab apa? Sebab benda ni. Sambal bilis. Siapa yang pernah tengok TikTok ataupun Facebook, anda boleh buka Mukti sambal bilis garing. Jadi inilah. Ini semua yang orang dah order. Saya tolong ni je lah, tolong tunjuk. Jadi untuk DB, macam mana tuan-tuan nak pastikan penambahan poin yang tuan-tuan buat selamat dan tahan lama, tak menyusahkan. Yang pertama kena pergi pada MCB. Pergi MCB. Okey, untuk area dapur ni, MCB dia pakai C10. Tak kisah, bukan masalah sinam atau C10, tak ada masalah dah yang tu. Tapi kita nak tengok lita ataupun fuse ataupun circuit yang dia buat untuk dapur ni berapa poin. Sebagai contoh, untuk tuan-tuan mudah faham, sinam dia boleh buat sampai berapa poin. Contoh 10. Bila 10 poin, kita nak buat penambahan yang kedua, kita kena tengok sebelum kita buat penambahan, kita kena baca berapa poin dah yang asal dia buat. Untuk lampu dapur, lepas tu lampu dapur ni ada looping tak dengan bilik. Untuk satu sinam ataupun C10. Untuk satu fuse ni. Ni satu fuse. Jadi bila tuan-tuan nak tambah, kena buat pengiraan terlebih dahulu. Bukan main belasah sambung je. Bila main belasah sambung, takut dia overload, MCB akan trip. Itu bagus kalau MCB trip. Kalau MCB tak trip, masa dia overload, habis rosak. Kabel cair, terbakar rumah. Jadi, untuk pakcik-makcik yang selalu minta saya tambah poin tu, macam tu lah saya buat. Kadang-kadang saya cancel, kadang-kadang saya tak ambil job tu, dan kadang-kadang saya buat, saya tak ikut apa yang customer nak. Contoh, customer minta saya tambah 5 poin. Jadi, yang asal dia dah ada 5 poin, saya tak akan letak 5 poin ni. Saya akan kurangkan. Supaya pendawaian rumah tuan-tuan ni selamat. Ini yang asal. Bila kita tambah yang baru,
cara yang tidak betul dia akan efek pada pendawaian yang asal dulu. Sebab itu pendawaian yang baru. Sekarang ni kenapa kita perlu tengok fuse, circuit ataupun MCB yang sebelum ni tu berapa poin yang buat. Supaya kabel neutral ni tak cepat cair. Sebab neutral dia bawa beban. Live tak ada masalah, kita boleh ambil yang mana berdekatan. Tapi nak ambil yang berdekatan, biarlah dia ni satu circuit dengan yang MCB. Dia mesti kena satu circuit ataupun satu litar, bukan main belasah. Yang dapur kita pergi ambil yang bilik, ataupun yang dapur pergi ambil yang ruang tamu, dia akan menyusahkan. Sebab tu untuk poin-poin ni kita kena atur cara yang betul. Jadi itulah tuan-tuan perkongsian saya, sebab saya tengok ramai sangat telefon saya ataupun WhatsApp minta tambah poin, tapi bila saya beritahu tak boleh, nak tambah juga. Bila nak tambah juga, bila berlaku kerosakan, tuan-tuan takkan takkan tengok kesilapan yang tuan-tuan minta pada saya tu, tak. Tapi tuan-tuan akan letak terus direct salah saya. Kenapa tak bagi tahu, sedangkan benda tu bahaya dah. Jadi kena faham, untuk satu MCB C6 maksima 10. C6, C10 ke, letak je 10. Jangan lebih. Tapi adalah sebaiknya kurangkan daripada kuantiti yang dia letak 10. Kurangkanlah, letak 5 ke 6 ke. Biasalah untuk tahan lama. Jadi untuk rumah ni, saya tak boleh nak buat apa, sebabnya dapur dia dah looping dengan bilik. Dapur contoh satu sini dia. Okey, yang ni satu, lepas tu lampu 2 biji, 3, lepas tu kabinet 4, tandas 5, bilik 6, 7, 8, 9 sini. Sini. Okey, ni lampu dapur 9. Bila 9, dia dah nak pergi capai tahap maksima. Walaupun M lampu ni dia tak tinggi, tapi kita kena ambil baca ataupun pengiraan seandainya dia overload. Kita kena tahu, walaupun M dia tak tinggi pun lampu. Lampu memang tak tinggi, tapi kita kena ambil tahu masa dia overload, mampu tak MCB tu trip, ataupun mampu tak untuk kabel ni tahan semasa dia overload. Jadi yang ni sebagai sebagai inisiatif saya buat untuk kawasan dapur ni, saya sambung daripada sini. Tunjuk dia. Okey, sambung daripada situ. Seandainya dia ada masalah ataupun overload, MCB tak trip, kalau dia short kawasan ni, saya akan buka daripada situ. Jadi kabel yang asal tidak terganggu. Jadi yang ni, yang saya buat semua ni, mesti kena tarik direct daripada DB. Dia kena jadi circuit lain lah, ataupun fuse lain. Jadi untuk sementara saya buat macam ni, owner minta. Owner minta nak mudah. Jadi nak cepat, dia pun nak buat kerja. Jadi saya kena ikut dulu untuk sementara. Tapi dalam kita ikut, mesti kena tahu. Kita sebagai wireman ataupun electrician, seandainya ada masalah, macam mana benda tu kita nak selesaikan. Bukan ada masalah, kita tinggal. Itu cara yang salah. Jadi tak ada apa dah tuan-tuan yang saya nak kongsi. Anda boleh tengoklah apa yang saya buat sekadar ni. Cuma yang saya nak tunjuk, sejak 2 menjak ni masuk tahun baru ni, ramai orang minta saya tambah poin. Bila tambah poin, saya akan tengok dulu pada DB tuan-tuan ataupun litar area yang tuan-tuan nak tambah poin, bersesuaian tak untuk saya ambil pada litar yang asal. Kalau litar yang asal pun dah bersepah penuh, saya tak akan buat. Melainkan emergency, betul-betul anda nak, saya akan buat macam ni. Ada short satu masa, jadi tuan-tuan kena tarik yang lain. Jadi yang ni tak ada masalah lah. Yang ni saya cuma tarik neutral dan earth, bawa pergi direct ke lampu. Okay. Settle. Jadi untuk tuan-tuan di luar, buat wiring cara betul. Sebab sekarang ni ramai orang nak murah. Saya tahu ramai orang nak murah. Nak kualiti, nak selamat tapi nak murah. Itu empuk kepala ke dinding pun tak akan dapat tuan-tuan. Tuan-tuan tak akan dapat sebab harga kabel dah naik. Jadi untuk anda di luar, terutamanya yang bina rumah, yang renovate rumah, yang nak tambah rumah, mana wiring, hati-hati. Nak cari murah, terpulang. Sebab yang akan hadap masalah, owner ataupun pengguna. Saya sebagai wireman, anda sanggup bayar, saya buat. Itu je lah. Kalau orang yang jenis fikir masalah tu akan efek pada owner,
InsyaAllah dia tak akan buat. Tapi kalau orang yang tak fikir benda tu, janji dapat duit, dia akan buat. Yang bermasalah, yang rugi, yang sakit, yang apa ni, yang buang masa, anda. Bukannya electrician ataupun wireman. Itu. Jangan sampai jumpa dengan orang yang tak bertanggungjawab, dia buat wiring cara yang tak betul, akan menyusahkan anda sebagai pengguna. Beres. We were young, the posters on the wall, praying we're the ones that the teacher wouldn't call. We would stare at each other, cause we were always in trouble. And all the cool kids did their own thing. I was on the outside, always looking in. Yeah, I was there, but I wasn't. They never really cared if I wasn't. We all need that someone who gets you like no one else, right when you need it most. We all need a soul to rely on, a shoulder to cry. Okey, sekarang ni saya dah settle 4.5. Tambah poin. Tambah poin ni macam ni lah tuan-tuan. Dia sama je lah dengan pendawaian apa ni, pendawaian rumah baru. Okey, ni untuk lampu. Lepas tu kipas. Sini. Okey, lampu tengah. Lampu luar. Exhaust fan. Okey, ni exhaust fan dia ni. Soket plug. Lepas tu yang ni double. Settle. Saya pun dah nak balik. Jadi sedikit sebanyak ilmu yang saya kongsi tu, saya harap bermanfaat lah. Cuma besok saya kena pasang apa ni, doorbell. Ini doorbell. Sebab last minute. Jadi settle lah untuk pendawaian ni tuan-tuan. Cara dia, saya nak kata follow spec tu, insya-Allah follow spec. Cuma dalam satu MCB tu dia akan jadi lebih. Sepatutnya kita kena minimalkan poin lampu untuk satu MCB. Tapi kalau kita buat lebih hard, takutnya dia overload. Tapi bila kita berani buat, kita kena tahu seandainya dia terjadi overload, macam mana kita nak handle, kita nak repair. Jadi yang ni untuk yang saya buat, termasuk dengan soket plug IB23 kat luar. Jadi yang ni saya tak tahulah berjaya ke tak saya masuk dalam YouTube. Kalau berjaya, alhamdulillah. Kalau tak berjaya, saya masuk ikut Facebook. Sebab video-video saya sebelum ni yang pendek ataupun yang panjang ataupun yang pertengahan tak boleh masuk. Saya pun tak tahu apa masalah. Boleh masuk, alhamdulillah. Jadi yang ni try and error sekali lagi. Sebab lama sangat dah YouTube saya ni. YouTube saya ni dah hampir 2 bulan. Dia start nak bermasalah pada hujung bulan 12, tak silap saya. Dia dah nak start bermasalah. Tapi still lagi saya boleh upload. Yang ni saya tak pasti. Jadi untuk tuan-tuan yang masih lagi follow saya ucapkan terima kasih dan semoga maju jaya. Saya pun nak undurkan diri. Settle dah. Besok doorbell. Untuk adik-adik yang kat luar baru habis belajar ambil PW, buat cara betul wiring. Jangan main belasah. Owner nak ke, owner tak setuju ke, yang penting kita buat cara betul. Kita ada buku, ST dah bagi buku domestik, buku akta, jadi ikut cara betul. Jadi saya undurkan diri dulu. Assalamualaikum. Saya Zahra Engineering. Beres.